Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Lepas hujan, Cat, apa khabar kita? Alhamdulillah lah. Actually tak tahu nak cakap. Cuma yelah, nak cakap pasal show semua tu dah memang redha je lah kan. Ya. Semua composition masih buat, masih lagi jalan. Compose lagu, lepas tu buat future plan lah untuk apa lepas ni kan. Sebab dia orang cakap pun lepas kita mungkin sampai March kot. March tahun depan. Takut March tahun depan dengan cerita. Untuk show lah, untuk shooting tak tahu. Shooting sekarang ni masih lagi tak boleh lagi. Pawagam pun masih lagi tak boleh tayang juga filem. So jadi ngangeh sekejap. Tapi itulah masih lagi apa, production tu masih lagi tak tinggal lah. Production lagu dan movie. Production movie lebih kepada editing dengan sound scoring lah. Okay, wow, diversified Sebelum PKP ni memang berlakon juga Cat Cat kurang berlakon lah. Lebih pada banyak buat belakang tabi je sana ni. Ya. And sebab yalah, masa sebelum PKP ni pun banyak involve aktiviti dengan Rough Edge. So jadi tengah nak rehearsal untuk Philharmonic punya show dengan Zain semua. Alih-alih postpone, tak tahu bila. Aduh. Itulah. Saya nak pergi ke movie sekejap. Awak punya Rempit tu bukan filem pertama kan? Sebelum Rempit ada lagi berlakon kan? Banyak. Sebelum Rempit, first kali filem saya berlakon cerita SH3 dengan Rough Edge. Lepas tu Tipu Tertipu. Lepas Tipu Tertipu barulah Rempit satu lah. Lepas tu terus sambung Impak Maksima lah, itulah ini lain. Lepas tu sekarang ni pula sebelum PKP ni tengah habiskan scoring untuk filem Rempit 2. Yang saya ada cameo je. Lepas tu dah tengah nak decide untuk tayang Ogos ni PKP. Jadi tergendala untuk buat scoring. So sekarang ni tengah take time buat pelan-pelan. Nak pergi studio pun tak boleh sebab Damansara kan dia punya very very tight. Jadi saya tunggu masa lah. So berlakon sekarang ni tengah tunggulah, mana tahu ada berlakon dah jadi berapa orang dah. Tak boleh jadi hero-hero dah. Alamak. Sekarang ni pelakon pun ramai. Ramai. So yalah, kita pun rezeki orang kan. Kita nak cakap apa kan. Kita tunggulah. Siapa yang panggil tu kita ambil je. Saya first awak punya movie yang saya tengok memang Rempit lah sebenarnya. Dan you're a good actor man. Natural. Itu semua kuasa arahan pengarah sebenarnya. Kita nak katakan kita aku buat aja apa yang kau boleh buat. Aku buatlah perangai aku dulu kan. Original, tak ada tiru-tiru orang kan. Bukan berlakon tu Bukan berlakon, itu memang perangai ipoh dulu. Perangai masa main motor lah. Tapi Steve tak berlakon. Dibezakan antara berlakon dengan menyanyi. Dua-dua best. Menyanyi berkumpulan. Bila dengan ramai-ramai tu yang bestnya bila dekat luar lah. Pergi Kedah ke, pergi mana-mana makan. Tambah pula
sama je dulu dengan sekarang. Dulu bezanya muda. Sekarang bezanya dah ada anak. So pergi bila pergi ke Ipoh ke Johor ke apa, first kali makan. Kan? Itu yang saiz badan naik tu. Ini PKP ni bolehlah turun sikit dan PKP boleh turun orang kebanyakan PKP bertambah naik. sebab dah lah PKP termenung banyak. Lepas tu lebih pada masak. Bila kita masak, kita kenyang cepat. Ya. So itulah itu yang tambah pula Ramadan ni kan. Memang sesuai lah, elok lah. Sihat sikit. Diabetes kurang. Lepas tu sleep apnea hilang. Nafas pun okey, dengkur dah tak ada. Sleep apnea ada mengalami ke dulu? Saya teruk kan. Ya. Ya, bawa kereta boleh tidur lah. Ui, jangan. Tu sebab saya tak bawa kereta. Sekarang ni baru boleh. Kalau tidak, memang masa saya badan besar tu teruk sangat. Memang orang cakap sleep apnea ni sampai doktor cakap awak dia dah teruk dah ni. Sayang anak tak? Dia tanya. Dia cakap situ je. Sayang anak tak? Itu turun berat badan tu. 5 bulan lebih tak makan nasi. Nasi dengan gula kurang. Itu bagus. Nasi dengan gula kalau kurang memang segala penyakit boleh kurang ataupun hilang. Betul. Sleep apnea ni dia daripada kecil kita dah alami benda tu ataupun dia develop ketika kita satu usia? Dia sleep apnea ni dia pada cat apa yang kita tahu pasal obese. Okey. Kebanyakannya pasal obese. Yang lain tu yang natural tu semua dengkur semua tu itu natural daripada kecil. Ini memang sleep apnea ni memang bila kita badan besar selalu pernafasan kita kecil. Bila selalu pernafasan kecil, itu yang kita punya apa orang cakap bila nyanyi pun kadang-kadang bila dah tambah gemuk dah teruk falsetto tak boleh buat. Lepas tu bila pantang terleka sikit mengantuk. Kat kalau masuk kereta nak pergi ke Johor ke Ipoh ke, masuk je 5 minit lepas tu dah tidur dah. Sampai Ipoh pun jaga. Ada driver lah. Itulah. Ada orang drive lah untungnya. Orang drive lah. Tak boleh drive sendiri. Pernah tertidur dekat traffic light. Uish. Punya teruk kan. Bila bercakap depan-depan ni, orang boleh dengar nafas kita. Itu sebelum tidur tu? Tak tidur. Cakap pun berdengkur. Wow. So itulah obes ni memang betul-betul orang cakap kebanyakannya orang yang obes ni memang ada masalah apnea, sleep apnea. Ya. Dulu EMI punya arwah dah. Azmi. Kena. Korang bukan EMI dulu kan? EMI. Rafiq EMI. Dia pernah. Dia pun ada sleep apnea juga. Banyak cases yang dia tidur dalam kereta, dia tertidur kat traffic light apa semua. Itu yang awal-awal saya pernah dengar kes sleep apnea ni di kalangan orang Malaysia. Masa siapa yang ada sleep apnea mesti ada kencing manis. Mesti ada darah tinggi dan mesti ada penyakit jantung. Dia memang akan related. Rangkaian dia tu Dia macam saudara mara. Itulah tadi tu. Kalau dapat hindari daripada gula, kurangkan seminimum mungkin nasi, it should be okay. Tapi kalau kita dah kena tu kita dah kena, dah tinggi ke apa-apa, dia tak boleh hilang. Dia ada, tapi tak adalah melebihi. Ubat kena makan juga. Walaupun kita dah drop, ubat kena makan. Tapi satu hari nanti doktor cakap, kurangkan ubat. Kurangkan. Tanda-tanda usia lah kita ni. Cakap awal-awal perbualan dah cerita pasal penyakit. Yalah. Ni gout belum cerita lagi. Alamak, nanti dulu. Gout belum cerita lagi
Aduh. Kawan pernah kena kan? Kawan siapa? Saya ke awak kawan? Saya pun kena. Pernah kena kan? Nah. Tapi sekarang ni kurang lah. Diet lah. Jaga diet lah. Jaga lah. Tapi adalah kena juga. Bila kita badan besar ni, bila kita lose weight, lemak yang ada ni dia akan burn. Sebab Kat makan protein aja. So bila energy dia dapat daripada lemak. Lemak tu ada asid urik. So kenalah gout. Betul. Tu dia cakap kat doktor, kenapa gout ni doktor? Saya tak makan pun udang, tak makan pun. Ni sebab lemak awak ada asid urik. Right. Amalkan keto diet Bukan keto je lah. Karate, barato, segala-gala toto saya buat. Itulah kalau tinggi pemakanan lemak, kita kena banyak juga minum lemon ke lime kan. Ya. Kasih kurangkan sikit uric acid tu, crystallization tu kan. Ya. Tapi dalam PKP ni lagu banyak buat lah Kat Alhamdulillah adalah buat, tapi jelah simpan. Tapi kebanyakannya yang masa PKP ni alhamdulillah lagu-lagu yang stok yang lama tu yang orang nak. Ada orang cakap okey ni boleh, orang nak beli ni, orang nak beli ni. So menjaga je lah. Kat ni jenis yang suka knock on the door, ketuk pintu, nak lah lagu ni nak. Just buat je lah kan. Daripada dulu sampai sekarang takkanlah kita nak diam lagi kan. Dah tak boleh buat apa, buatlah apa yang boleh buat. Sampai sekarang ni, masa PKP ni, Kat dah belajar editing tau. Dah boleh buat editing. Itu yang amazing. After Effects pun boleh pakai dah tau. Punyalah. Movie editing ya? Movie editing. Buat untuk filem sendiri kan. So video clip simple-simple lah. Alhamdulillah boleh lah. Boleh sentuh lah dah. Tapi tak adalah profesional. Setakat nak buat sendiri tu boleh lah kan. Untuk diri sendiri, shot sendiri kan. Belajar kat internet Keperluan untuk melakukan sesuatu tu mendorong kita untuk mempunyai kebolehan untuk bikin tu. Apa lagi nak buat? Itu hari borak dengan Zain. Lama borak dengan dia. Lepas tu borak panjang lama tu dia cakap Kat ni dia ceritalah sejarah awal dengan penubuhan Rough Edge ni. Dia cakap Kat ni satu perkara ni dia memang berani langgar. Semua dia boleh berani langgar. Dia kena langgar. Jom panggil Kat samurai. Pergi dulu. Sebab Kat pergi je, Kat buat je, bow je. Orang cakap boleh buat, boleh. Tapi tak boleh. Boleh. Lepas tu dia orang seksa. Sekarang ni pun macam tu juga. Tak boleh tunggu kan. Kalau tunggu, kita akan jadi batu karang. Tak boleh buat apa-apa dia sekarang ni. Sebab ialah industri sekarang dah lain, totally lain. Lain macam mana? Apa yang sedap di mata orang, kita rasa macam iya ke? Apa yang tak sedap, orang cakap sedap. So kadang-kadang kita buat lagu pun dah confused. Telinga aku ni dah salah kot. Lepas tu ialah radio pula ada dia punya business apa orang cakap, business punya guideline. Business approach dia. So approach dia lain. So kita sekarang ni bila Kat kaji balik, budak-budak sekarang dah tak peduli pun pasal apa yang ada kat depan ni. Dia orang buat semua kat YouTube. So kenapa dia orang boleh buat, kita tak boleh buat? Kan? Sebab kita pun kena belajar daripada dia orang juga. Sebab ni dunia YouTube ni, dunia social media ni dunia dia orang. Dia orang boleh hidup dengan benda tu je. So kaji balik memang betul. Memang tak terlambat untuk kita
masuk ke dunia dia orang ni. Tak terlambat. Cuma evergreen tak evergreen je kan. Cuma evergreen ke tak evergreen. Sebab kita merasa macam sampai sekarang ni orang masih lagi menerima lagu-lagu karya-karya lama ni. Karya-karya daripada komposer-komposer lama ni. Maksud dia there's a place yang orang cakap, oh dengar lagu aku dekat Klasik, dengar lagu aku dekat Sinar FM. Lepas tu lagu aku ada main lagi dekat radio-radio lain kan. So adakah lagu sekarang ni akan jadi macam dulu? Itu persoalan dia pernah disoal masa zaman-zaman kita Rough Age baru ada dekat muka industri ni. Lagu kita ni boleh tahan sampai bila? Alhamdulillah adalah. Masa zaman-zaman kita masa Rough Age, Flock Poppy, Edges dulu kan. Kita tak sangka sekarang ni pun muzik-muzik tu ada dekat dunia kawan-kawan kita yang sebaya dengan kita. So yang mana sebaya dengan sekarang ni akan bawa ke akan datang. Tapi adakah dia evergreen macam lagu-lagu dulu? Kan? Itu kita tak tahu. Sebab sekarang ni digital ni kuat sangat sampai budak yang tak tahu apa pun boleh popular dalam YouTube ni. Ya. Apa maksud dia tu? Budak yang tak berapa bagus pun boleh popular, lagu yang tak berapa berkualiti pun boleh popular. Maksudnya apa? Kualiti tu kita dah tak tahu dah, Ed. Sebab sekarang ni jari-jari yang tekan tu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni belum tahu lagi do re mi ni, belum tahu lagi kod-kod gitu, tak tahu apa lagi. Dia suka. Aku suka tekan like, view, hari-hari view. Lepas tu like. Sebab bagi dia orang tak kenal lagi apa erti quality tu. Dan kita pun tengok, budak-budak sekarang suka lagu macam ni. Kadang-kadang bila kita dengar dulu orang tak boleh terima autotune. Tapi sekarang ni satu dunia dengar autotune. Dulu kita bila dengar je, susah nak produce budak ni, kita pakai autotune. Kan? Masa zaman tu. Tapi zaman sekarang ni autotune is the king. Tapi bila live, one thing about autotune punya singers ni, kenapa kau live tak nak pakai autotune punya mesin? Ada jual benda tu. Wujud benda tu. Letak wujud, benda tu wujud. Box tu wujud. Kenapa Teddy Riley boleh menyanyi live, pegang apa orang cakap decoder tu, letak kat mulut. Kan? Dia boleh buat live. Kenapa kita tak boleh buat? Kenapa? Adakah benda tu mahal? Lepas tu Kat cuba beli. Tak mahal lah. Korang punya show aku dengar 6,000, 7,000, 8,000. Takkanlah korang tak boleh beli benda tu seketul je. Hook dekat mic je. Lepas tu letak chord apa yang korang nak. That's it. But the thing is, sekarang ni terlalu mudah. Orang nyanyi bukan pakai -1 dah, Ed. Tapi sekarang ni orang nyanyi pakai full mix. That is totally Kat rasa macam, ini ke industri sekarang ni kan? So, kita pun cuba saja. Dan benda tu tak salah. okey. Benda tu orang macam okey. Aku rasa macam tak okey ni. Tapi sekarang ni dah tak ada rules on shows platform dah tak ada rules. Kau main aja lagu kau. Lepas tu kau nyanyi. Lagu tu bukan -1 pun. Sekarang ni. So jadi macam pelik. The industry is totally like this. So adakah ini satu industri? So diam, fikir. Tak apalah, kita buat benda lain lah. Kalau dia orang rasa macam ni industri, kita buatlah kita punya industri. Maksudnya kalau boleh, biarlah kita main live aja 24 jam. Kan? Tapi itulah cost pula.
Bila pakai live je, orang cakap tak ada equipment lah kan. Susah lah equipment. Nak sewa equipment semua. So, kat mana salah dia pun kita dah tak tahu dah. Sebab yang mengajarnya event company lah. So nak salahkan budak-budak muda ni, diorang masuk dalam dunia ni pun YouTube. Aku punya lagu popular kat YouTube, shoot. Aku nak perform. Nak perform macam mana? Mana korang punya lagu? Bagilah lagu. Orang ni terima. Oh, lagu macam ni so buat. Bukan minus one pun ada soundcheck. Ada soundcheck. Full mix pun ada soundcheck. Ada. Ada. Lepas tu, bila soundcheck pula tu, aku tak tahu kenapa soundcheck. Sebab level dia bukannya note pun. Tak ada orang take note pun level. So macam sampai cakap dekat Zain semua, Zain, kita soundcheck ni sebenarnya kita tunjuk muka je, Zain. Dah tak boleh buat apa kan. Dah jenuh dah bawa engineer sendiri, dah jenuh dah. The industry is totally different. Tak tahulah, kalau dapat Jennifer Thompson kat situ best lah. Memang perfect. Memang semua ada. Ada EQ. Cap punya EQ macam ni ni. Sekarang dah tak ada dah kan. Sekarang ni nyanyi lah kau. Tak faham. Tak ada. Apa maksudnya ni? Teknologi dah tambah baik ke ataupun pendengar dah tak berapa reti dengar? Tak. Teknologi dah tak penting dalam hidup ni. Teknologi dah tak penting dah. Engineer ni dah tak penting dah. Soundman ni datang, hook benda semua dia jaga. Konsol, okey. Mic satu, okey. Mic dua, okey. Tak ada note. Yang mana profesional ada note. Tapi kebanyakannya tak ada taruh note, okey cat, vocal, bass kit, tak ada. Oh ni ubah setting, prak dah lock setting. Lepas tu pergi live block, tak ada. Benda ni jarang berlaku. Kalau company yang besar-besar punya annual dinner barulah ada. Itu pun tak banyak lah. Tak ada. So macam mana orang nak jadi profesional macam tu? Tapi yang budak sekarang baru ni banyak yang dapat expose dengan gig-gig yang besar tau. Gig-gig yang besar ni. Cuma tak pernah lagi bersaing dengan diorang macam mana diorang punya apa orang cakap the sound yang diorang dapat lah. Tak pernah tahu ya. Yang tahu yang show yang kat Houston semua ni memang full mix tu pakai. Lain. Totally lain lah. Simple sangat lah. Sekarang ni senang untuk masuk industri lah. Senang. Tapi kalau you have a good song, you have a good listener, kau ada supporter YouTube yang banyak, lagu kau masuk TikTok, aku pun terjebak. Terjebak bukan buat apa, buat lawak. Buat lawak-lawak kan. Tapi muzik tak ada lah. Muzik still sama. Kalau nak seronok pun semua kan. Semua best lah. Kau nyanyi lagu kau, yang mana kosong tu orang nyanyi. Tu best lah. Tapi still whatever it is, cuba kecapi juga benda teknologi ni, cuba masuk teknologi ni semua. Tapi berbeza dengan apa yang kita ada dulu. Dulu kita recording dekat studio kawan. Lepas ada album, masuk studio Synchro Sound. Rasa macam aku rekod kat Synchro Sound. Dahsyat. Kan? Pergi luncai buat drum. Setting baik. Tengok setting studio semua. Sekarang tak. Sekarang kat bedroom. Bilik. Sekarang buat kat bilik je. Tutup kipas, tutup aircon, start recording. But the technology, kita tak boleh nak delay budak-budak ni sebab teknologi. Betul. Tapi itulah yang jadi satu benda yang sampai Grammy Award dapat. Macam siapa?
si apa ke nama Mina Bad Girl ni, Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish. Single dia buat kat bilik. Teknologi ni tak salah. Ya. Tapi adakah material kita yang ada sekarang ni, siapa juri dia? Pendengar? Siapa? Pendengar. Pembeli siapa? Tak ada. Pembeli jarang ada. Ya. Pembeli ada. Apple Music tu diorang beli ke tak? Spotify tu diorang stream ke tak? Itu ada stream, tapi tak macam dululah. Dulu beli kaset. Ya. Sonok orang beli kaset. Sekarang budak-budak sekarang tak dapat benda tu. Tak dapat dia tengok info dalam. Tak ada. Inlay tu tak ada. Dia tak tahu dalam inlay tu siapa tulis lagu, siapa ni. Ini komposer ni yang buat ni. Ini engineer ni yang master. Ini gitarisnya siapa? Tak ada. Dia orang tak fikir dah. Dia orang fikir, power siapa kau buat lagu kau power lah. Itu je. Dah tak ada dah. Benda-benda tu dah tak ada dah. Tak wujud dah. Sekarang ni kita kena apa orang cakap, kena duduk dekat dunia dia orang ni, dunia baru ni, macam mana the way they think. Dan itu sebab yalah, kita dua ni memang jadi judge untuk AJL semua. So bila kita duduk dekat meja tu, kita dengar lagu-lagu yang ada ni, kita terpaksa letak otak kita ke dunia diorang. Tak boleh dah nak judging on kau belajar mana Berkeley, tak boleh. Kau belajar mana ICOM, kau belajar mana. We have to be street level. Dah jadi street. Dah jadi macam kau belajar kat mana, aku belajar dekat street. So sebab sekarang ni banyak budak-budak yang hip hop especially siapa yang ada arranger bagus, siapa yang ada recording booth, dia orang ada power. Lepas tu dia orang sekarang ni dah jadi lagi handal. Budak-budak sekarang lagi handal, lyricist bagus. Lepas tu dia punya punchline bagus semua. So nak cari rapper yang bagus ni memang susah kan. Memang dia ni bagus tapi dia ni lagi bagus. Sebab dia orang ni dah otak dia orang lagi terror. Dulu tak ada freestyle battle ni, sekarang dah ada freestyle battle. Dahsyat. Dulu battle mana ada maki hamun, sekarang ni peduli apa? Maki je. Lagi maki lagi orang suka. Freestyle kan? Freestyle. Sekarang ni cakap, dulu kita nak cakap pasal perkataan gampang tu memang susah bro. Sorry sorry by word Sekarang ni lebih pada gampang bro. Ya, betul. Lebih. Betul. Dah tak ada dah. Dulu macam jumpa abang tak ada dah abang. Kau punya muzik lain kau lah. Sekarang ni kita dah sebaya dengan dia orang bro. Bagus juga umur tu. Kita rasa muda. Sekarang ni orang panggil abang, aku dah tak ada cakap okey. Umur baru 20. Panggil aku abang. Okey. I like. So music ni sampai aku dengan Joe sembang pun Joe Fizo sembang dia orang lain. Sekarang ni dia orang punya level lah lain. Dia orang punya dia orang punya superstar tu dah lain. Dia orang punya lagu 8 bar bukan ribu Orang dulu cakap featuring boleh. Alah okey 500, 1000. Paling tinggi 2000, 3000. Sekarang 5000. Sekarang 25,000 8 bar. Bukan tipu 30,000. Bagus lah tu. I mean bagus. Itu memang satu benda yang aku cakap wow. Dan aku setuju benda tu. Really, aku setuju. But the thing is, adakah benda ni akan berpanjangan dengan orang-orang lain juga? Atau satu individu atau dua individu je? So itu yang aku cakap.
benda ni bagus, tapi adakah benda ni hanya orang tu je atau orang ni je? Kalau semua jadi gitu bagus. Sebab sekarang ni composition dia dah hit more than 5,000 dah kan. More. 5,000 apa? Kalau junior, budak-budak baru, arranger, more than 5,000. Sekarang. Dia. Arrangement. Itu yang aku rasa macam wow. Kan? Composition lain. Apa maksudnya producing lain. Okay. So, if you want to put now 8,000 tu paling minimum lah. 8,000 paling minimum. Untuk ni lah, untuk baru. Budak baru tu. My goodness. Untuk baru, yes. For hip hop punya producer lah. 4,000 tu arranger baru lah. Baru. Tapi lagu sedap 4,000. Ada. Masih ada 2-3,000. Tapi alamak, kau tak dapat lah kick macam tepuk, tepuk. Lagu bounce tu. Budak dia pun bagus. Humble. The thing is, sekarang ni punya, apa orang cakap, tak macam dulu lah. Sekarang ni lain lah. Totally lain. You went to award show pun dah tak ada. Tak boleh nak mingle around macam dulu. Dulu kita mingle around ramai tau. Daripada muda sampai ke tua kita mingle. Sekarang ni nampak Ahmad Nawab kat depan, nampak Abang JJ kat depan. Buat tak tahu bro. Buat tak tahu. Lalu je. Lalu. Bukan pasal tak kenal. Salam lah. Salam khabar uncle. Tak tahu pun tak apa. Apa khabar uncle? Kenapa orang tua ni duduk smart semacam? Dia orang tak ada. Dia orang tak ada. Most of the artist dia orang tak ada rasa macam nak berbual. Kita berbual dengan dia orang. Dia orang tak tahu yang legend ni semua tak ada dia orang, tak ada kita. Dia tak tahu. Sebab dunia dia orang lain, dunia dia orang internet. Dunia dia orang social media. But yalah, itu benda lah yang berlaku sekarang, yang kita tak boleh nak elakkan lah. Terpaksa join lah. Dengar lagu dia orang. Tapi lagu-lagu yalah, pop ni masih lagi relevan, masih lagi banyak kan. Sentiasa orang cakap ada. Sentiasa ada dan sentiasa lagi masih lagi menguasai radio lah. Tambah rock lama-lama ni sekarang patah balik. Tapi itulah cerita pasal hip hop ni memang lain lah. Hip hop aja yang macam ni ke atau semua pop, semua orang baru sekarang macam ni? Tak tahu, tapi yang aku cerita pasal hip hop lah kan. Okay. Sebab yang lain aku tak tahu sangat lah. Macam agaknya, hip hop ni, dia orang apa dia? Agaknya kau bayangkan aku pergi gig, aku pergi konsert dia orang satu stadium, misalnya bukan satu stadium lah. Kalau satu dewan ni rap along tau, bukan sing along tau. Rap along. And the lyric is not short. Panjang. Semua. Amazing. Aku jadi macam, tu dengar lah mana lagu ni? Semua bukan lagu radio bro. Kau tengok macam budak-budak ni, budak-budak belakang. Tak pernah dengar budak belakang? Budak belakang, guard. Ada satu budak ni guard. Hello, masih ada ruang ke? Budak-budak ni semua, lagu-lagu dia semua tak keluar radio bro. Dulu K-Click lah. Dulu K-Click. Dulu K-Click. Kira dulu lah. Dah kira dulu dah. Sebab aku
panggil budak ni, MK ni, sebelum aku panggil dia berlakon untuk filem aku, Barabaya. Sebelum dia popular. Dan aku dengar, dia orang ni gila siut. Aku dengar daripada budak Kelang lah bagi aku dengar ni. Bang, ni power bang. Tengok, berapa ratus ribu ni viewers. Kan masa tu amazing. Hip hop kalau 500,000 dah amazing dah bro. Kan? Malik je yang 1 juta. So bila dengar macam tu, bila dah tahu, tengok dia orang, so pergi lagi. Macam tu macam zaman rock dulu, kau bayang kita pergi Battle of the Band dulu, duduk lepak nyanyi sama-sama satu lagu kan. Battle of the Band yang dulu ada Rahim Ma'ruf and the White Steel, Ella and the Boys. Kan ingat kaset tu? Ada kereta kebal lah. Ada. Kereta kebal lah. Zaman tu rock. Zaman tu rock. Pergi taman Dr. Siniwa Sagam. Tengok konser rock. Dahsyat. Nyanyi sing-along. Sing-along bro. Lepas tu sekarang ni hip hop macam tu. Macam tu. Macam tu. Dan aku rasa macam wow. Seronoknya. Dulu aku pakai slow baggy. Jalan kena kutuk tau. Kena hina Kena hina. Tapi sekarang ni budak-budak hip hop atas motor RZ bro. So itu sebab cakap, setengah orang cakap sekarang ni dah lain, muzik dah lain, muzik dah tak best. Tak, bukan tak best. Kau tak faham. Kita dah tua. Ya, kita dah tua. Betul. Ni dunia dia orang. Ya. Biar dia orang. Tapi kita yang as a composer ni, as a penulis lagu ni, duduklah dunia dia orang kejam. Betul. Tapi aku cuba buat lagu trap ni. Aku cuba. Tak boleh bro. Tak boleh? Tak boleh. Mesti old school balik. Tak boleh. Aku cuba buat. Tak boleh. Sebab jiwa kita bukan itu. Dunia kita bukan itu. Dunia kita Snoop Dogg, NWA kan. Tapi ada cara. Ada cara nak masuk dia orang punya. Ada. Kita combine dengan dia orang lah. Featuring dia orang kan. Dapat rasa. But vibe the best lah. Vibe the best. Relevan lah. Kita pun nak relevan juga dekat dunia dia 2020 ni kan. Betul. Pada aku sangat mustahak untuk orang macam kita kena sentiasa kekal relevan dan ambil tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Kalau kita ketinggalan benda tu, kita akan terkeluar dan tak balik-balik lagi dah. Yalah, macam mana nak jadi dia orang punya orang cakap guide. Macam mana kita nak jadi presiden konon-kononnya, macam mana kita nak jadi kita dalam satu society yang mewakili hip hop, rock, indie, semua ni kebudayaan. So siapa reference dia? Tak ada. So kita lah. Tak apalah dia orang tak mengaku kita reference pun. Biarlah kita cakap, okay, aku boleh jadi reference kau. Betul. Itu je. Betul. Kalau kita buat musuh dengan dia orang, kita cakap lagu kau tak bagus lah itu ini. Tak apa ni, dulu pun kau pun kena ada reference lah. R&B sekarang dah tak ada. Ada budak-budak sekarang cakap, ni adalah R&B soul. So kita tak boleh marah dia orang tau. Dia orang punya R&B soul Justin Bieber. Kita tak boleh marah dia orang. Sebab kita tak ada nak ajar dia orang. Kita tak ada. Pernah dah kita cakap. Kita tak pernah cakap ke dia orang. Korang tahu tak reference baru. Ini kau dengarlah Drew Hill, dengarlah Blackstreet, dengarlah dengarlah Earth, Wind and Fire, dengarlah Black Dog Bone, dengarlah Flybeat, dengarlah Hilame, dengarlah Latif Ibrahim. Kita tak pernah buat benda tu. Kita tak pernah buat benda tu. Diorang sampai, sebab diorang perlukan kita untuk cakap benda ni. Macam mana kita nak cakap kat budak-budak band baru ni? Korang tahu tak? Dulu kan ada satu band. Aku pernah berbual dengan budak metal. Cakap kat dia. Pasal bukan, dia orang bukan metal, dia orang new age yang sekarang tau. Cakap lah pasal korang pernah dengar Biohazard tak? Biohazard, Sepultura semua.
pernah dengar bang, tapi tak pernah kaji bang. Aku jadi macam itu Metallica pernah. Metallica tu lagu jamming. Tu Metallica daripada zaman abang lagu jamming. Nirvana, Metallica, Sepultura, ini lagu-lagu yang kena wajib tahu dulu, kan? But they reference orang adalah orang depan dia orang. Yang dekat-dekat tu. Dekat-dekat. Macam sekarang ni macam band Hujan. Tu reference dia orang Hujan. Lepas tu dia orang tak kaji Hujan tu reference dia siapa. Betul. Tak ada, dia tak kaji. So macam kita, macam aku first masuk dulu, Azan bagi aku dengar, ni Azan. Ni cat. So dengar, R&B ni banyak. Kan? Lepas tu macam Indonesia, that's the reason why Indonesia punya muzik, bukan nak bangga dengan Indonesia, aku tak bangga, tapi diorang ada glory. Betul. Padahal kita pun ada. Bro, kita ada bro, roots kita. Ya. Tapi kenapa roots kita ni tak diangkat? Kan? So sekarang ni orang paling tahu pun abang kita lah, Datuk M. Nasir. Orang tahu Datuk M. Nasir, tapi tak ramai orang tahu Kembara. So yang tahu best-best kita tahulah, yang budak-budak sekarang ni yang rock ni sekarang. Diorang tak tahu tak tahulah, aku tak tahu macam tu. But the thing is, hip hop ni berjaya lah, dia orang tahu tu fact lah. Tapi dia orang tak tahu tu fact dengar apa. Yang dia orang tahu tu fact dengar Jay-Z dengan Eminem, sebab Jay-Z dengan Eminem ada dekat dunia sekarang, ada lagi. Ada. Dia orang tak tahu, dia orang tak tahu yang Malik dengar siapa betul-betul. Tupac siapa. Ada Tupac dia tahu. Dia orang tahulah benda-benda tu, tapi dia orang tak tahu Talib Kweli, dia orang tak tahu Farsight. Banyak yang deep ni dia orang tak tahu, sebab dia orang bagi dia orang hip hop dia orang adalah tu Post Malone, Tiger, siapa lagi lah aku pun tak tahulah, rapper-rapper sekarang ni ramai sangat. Benda tu penting sebenarnya. Tu sebab aku cakap kat Azan, kita kena jadi reference dia orang. Maksud dia, aku nak wujudkan satu society yang kita tak payah panggil pun. Kita ni yang buat. Maksud dia, Zain nyanyi lagu Eric Benet, nyanyi lagu Stevie Wonder, dia letak dalam satu platform. So bila dia dengar, dia orang suka, dia cakap, ni siapa ni bang? Carilah. Barulah kita punya muzik ni berkembang. Tapi sebab sekarang ni muzik kita berkembang sebenarnya bro, tapi tak tahu dia punya, macam aku rasa R&B tak ada. Muzik lain aku tak tahu. But R&B, soul, hip hop, but R&B ni hip hop ada. R&B ni tak ada. Tak ada. Tak tahu kat mana. Aku tengok jazz ada. Jazz ada je. Ada jazz festival. Tapi tak tahu orang dia siapa. Exactly. Yeah. Jazz festival ada. Sabah Jazz. KK Jazz Festival. Siapa ni? Tengok ada Malaysian tapi tak kenal. The scene ada. Tapi scene ni jadi scene orang kaya. Dia tak melata untuk rakyat. Dia tak tahu. Ada orang tak tahu pun. Aku tak tahulah nak cakap macam mana, tapi yalah, top 40s ni adalah top 40s sebab ada band yang main dekat club, semua main top 40s. Tapi R&B ni tak ada. Ada orang claim lah, tapi tak. Semua orang boleh claim. Semua orang boleh claim. Cuma itulah, macam rock scene masih ada. Rock scene sampai sekarang ada. Masih lagi. Bila cakap scene ni maksudnya budak-budak muda zaman sekarang ke ataupun uncle-uncle yang dah membesar daripada zaman tu sampai sekarang?
waktu ni. Tapi Rock Kapak surprisingly tau, Rock Kapak aku pernah nampak budak-budak yang pakai macam mana dulu pakai. Memang budak-budak Sabah kebanyakannya. Budak muda Sabah. Kebanyakannya orang Sabah. Dia pakai baju leopard, seluar belang-belang tiger. Memang ada. Aku jumpa dekat launch Mamat Khalid. Tapi aku rasa tak ada kot pakai macam ni. Tapi aku pergi Sabah memang ada. Memang ada pakai baju Manchuria. Orang-orang rock lama dia tahu Manchuria ni. Memang ada. Kalau dia pakai seluar kakaci dengan kasut alip tu, gua tak habis spring lah kena orang. Ada Ed. Cakap betul, ada. Alip tu memang gila sia. Itu real lah. So that's what aku nak sampaikan sekarang ni adalah scene. Create. Jangan malas. Joe dengan Malik dah create dah. Kenapa kita R&B ni tak boleh create? Joe, bila orang cakap 16 baris, siapa punya? Kehidupan dia memang hip hop, bro. Dia ada barbershop. Kehidupan dia hip hop, betul. Kehidupan dia hip hop. Betul. Dia ada barbershop, dia seorang label yang mengendali Def Jam Asia. Asia Pacific dia Def Jam. Def Jam tu hip hop dah. Nama Def Jam tu hip hop. Lepas tu dia ada barbershop, dia ada satu platform yang nama 16 baris yang orang pakai sekarang. Sampai ke New Zealand pakai 16 baris. Dia punya. Thailand pakai 16 baris. Dan dia dah letak diri dia tu as the president hip hop of Def Jam. Dia dah buat. Kenapa kita tak boleh buat? Maksud aku, kenapa Azan tak boleh buat? Kenapa Zin tak boleh nyanyi lagu-lagu ni semua bagi jadikan reference? So that is what I'm saying to them. Kita tak nak belagak. Kita tak nak cakap kita power, bro. Kita tak nak cakap benda tu. Kita nak cakap kita ada reference untuk korang. Jom kita share. Reference ni mungkin boleh buat korang improve lagi. Korang ni power. Budak-budak sekarang ni power, bro. Duduk rumah, tup-tap siap satu lagu. Kan? Baru aku tengok budak perempuan ni, Eliana pun tak nama dia. Ismail Zani selalu nyanyi dengan dia kat rumah je. Lagu biasa je, jangan keluar. Sedap juga. Sedap. Kan? Tak kisahlah siapa buat. Sedap. Dan dia punya pop ada, dia punya soul ada, tapi reference siapa? Kau nyanyi Ariana Grande. Okay, Ariana Grande tu siapa pula dia ikut? Oh, Christina Aguilera. Okay, Christina Aguilera tu siapa pula dia ikut? Dia orang tak ada ni, benda ni. Ada setengah-setengah orang yang belajar muzik je ada. Maksudnya mak dia musician. Akal mak dia musician ke bapak dia sessionist ke, ada. Tapi yang kebanyakan yang ada sekarang ni, aku tak pernah nampak lagi lah dia orang tunjuk dia orang punya reference apa. Kat, apakah kalau orang tanya soalan dia, apakah kepentingan untuk tahu reference ni? Macam mana kita nak jawab? Okay. Bagi aku lah. Reference yang kena tahu reference ni sebab kita boleh differentiate satu. Kau boleh dapatkan voice karakter suara. Okay. Karakter suara. Kalau orang tak tengok Doraemon, orang tak tahu suara Doraemon. Kalau orang tak tengok, tak tahu Celine Dion, orang takkan tahu karakter voice dia. Kan? Okay, kau punya karakter voice kau siapa kan? Tak ada reference. Karakter voice aku lah. Cuba kau dengar.
cuba kau dengar karakter voice Azan. Azan, dia ada karakter voice Casey Jodeci. Casey Jodeci tu ada reference voice siapa lagi suara besar-besar tu. Latif Ibrahim punya karakter voice. Satu karakter voice. Kedua, adlib goreng. Kan adlib lain-lain, Beyonce punya adlib lain. Alright. Christina Aguilera punya lain. Yep. Tapi bila budak-budak sekarang ni, bila dia adlib, pernah dengar lah adlib ni. Macam siapa? Tak tahu, kita buat saja suka-suka. Azwan Ali-nya. Tu adlib apa tu? Kita buat drop, lepas tu kita naik. Kau belajar coding tak, sengaja memang dah belajar nyanyi memang macam ni. Padahal rupa-rupanya dulu kecil-kecil dia dengar siapa? Dia dengar lagu ni, lagu Raja Emma. Raja Emma buat macam ni. Tapi dia tak tahu pun Raja Emma siapa. Raja Emma tu bukan pelakon ke? So benda-benda macam ni lah masuk aku bila kau dengar lagu kan. Tu sebab kadang-kadang lagu ni macam lagu sama tapi dengar kat mana? Sebab dia orang tak ada reference. Dia orang tak ada. Dia orang ada mukadimah dia orang ambil kat internet. Lagu ni best. Dia orang beli kat internet. Ada budak beli kat internet lagu. Lepas tu cakap, lagu aku ni semua ni. Ni aku pernah pakai lah instrumen ni. Ya ke? Ya lah. Aku pernah pakai. Aku buat demo pakai instrumen ni. Tak ada lah. Kita orang, saya beli kat internet. Yalah memang semua orang beli. Aku pun beli. Kau nak cakap apa? Tapi but the thing is, melodi tu akan jadi sama. Sebab kan kita buat on the same arrangement. Dia akan langgar kat situ juga. Yep. Macam aku bagi reference kat orang beberapa reference lagu. Ni lagu apa ni kan? Bestnya lagu ni. Kenapa lagu ni macam Bruno Mars? Aku cakap lah memang zaman dulu lagu macam ni. Kan? Lepas tu aku dengar lagu. Bang, saya suka lagu ni. Dia orang bagi dengar Physical Dua Lipa. Dua Lipa. Aku tunjuklah Kylie Minogue. Ini zaman ni. Zaman Kylie Minogue, Debbie Gibson. Ni lagu-lagu dia. Ini sekarang ni dia ulang balik. Reference tu penting bro. Betul. So kita tak jadi bodoh lah. Macam aku pernah dengar Adri Hashim cakap kat aku masa Anugerah Planet Music. Cakap apa? Dia orang bagi lagu-lagu judging lagu dekat mana tak tahu, Singapura apa. Adri cerita kat aku lah. Ada komposer Indonesia ni cakap, lagu Malaysia memang macam dulu-dulu ya. Adri jadi macam, aku ni, yalah, Adri nak cakap apa? Kau nak cakap kau Naked Butterfly dulu? Tak boleh bro. Memang Naked Butterfly lagu gila-gila. Nak buat macam mana? Itu yang radio nak. Itu yang hit business nak lagu macam tu. Nak buat macam mana? Aku tak tahu nak cakap. Bila aku pergi radio luar kan, tambah Thailand. Lagu kan, Thailand. Lagu Thailand kau tahu macam mana kan? Macam tu kan. Tapi still lagu-lagu lain ada. Diorang punya jazz ada. Diorang punya hip hop kuat. Diverse kan? Pelbagai. Tapi kita ni pelbagai ke? Aku tak tahu. Sebab hip hop sekarang tengah naik, hip hop lah jadi king dia. Right. Mana lagu-lagu yang lain aku tak tahu. Sebab minta maaf lah, aku tak pernah dengar. Aku tak dapat dengar lagi. Aku tak dengar lagi benda-benda lain yang ada kat radio yang sekarang ni. Aku dengar top 40s lah, top 40s yang ada sekarang ni. So trying to catch up the industry, trying.
cuba. Sebab yelah Rough Edge buat soul pun, R&B, harmony pun tak ada pun orang nak main. So aku cakap dekat dia orang, kita buat je. Tak apa. Kan? Sebab kita ni dah tak perlu dah buat lagu sebenarnya. Nyanyi je lagu yang ada. Kan? Kita buat lagu untuk kita punya platform. Untuk orang buatkan kita jadi reference. InsyaAllah adalah orang yang akan jadi reference. Baik kita kontrol 10 orang daripada tak boleh kontrol orang. Cakap macam tu kan. Sebab nak buat buku ke, tak boleh. Kita nak buat buku untuk kita pun tak boleh. Kita buat dulu satu scene. Kita pernah buat scene tu, kita dah lupakan scene tu. Padahal Rough Edge VE Innuendo dah buat dah scene tu. Ya, betul. Tapi betul. Semua lupa. Sebab masa muda tak tahu. Seronok duit dapat. Mampu lah dia orang. Seronok. Lepas tu dah tak ada. Memang sekarang ni kita king lah. King sekejap. Masuk king tu, ialah buat konsert, ada orang datang. King kejap lah. Tapi king sampai bila? Kenalah ada Prince. Prince tu kena ada Prince juga, princess dia ke apa. Nak beranakkan lah. Sekarang ni lah masa dia kena beranakkan. Kalau aku tak buat dengan Zain, dengan Rough Edge ni, aku takut. Takut tak ada scene lah. Takut tak ada genre. Genre tu ada. Sekarang ni lagu pop tu tak semestinya pop. Sekarang ni lagu pop tu adalah rock. Lagu pop tu adalah R&B kan. Tapi just create a scene. Scene yang adalah jom kita pergi tengok R&B punya gig. Nak rasa ada. Tak adalah buat kat club. Ni R&B je, hip hop je club. Buatlah kat Dewan ke, Dewan Serbaguna ke, kan? Boleh je. Ya. Kita tidak ada dalam satu masa tu 2-3 genre yang berlainan tapi beradu sama-sama. Berada di satu. Yes, betul. Macam 10 tahun yang sudah, konon-kononnya kebangkitan indie ni lah. Dah bangkit ke tak bangkit aku pun tak tahu sampai sekarang. Indie ni satu fenomena yang gila sebenarnya bro. Sebenarnya indie ni bukannya genre rock je. Betul, faham. Ya. Yuna pun indie. Betul. Najwa pun indie. Betul. Kan? Tapi sebetulnya Yuna ni daripada scene R&B. Betul, faham. Ya. Najwa ni daripada R&B. Ya. Dan kita orang start sama bro. Kita orang start dengan tancap. Aku ingat lagi. Layar tancap. Scene layar tancap. Semua ada kat situ. Lepas tu rantai pun buat. Lepas tu ada dekat situ bangkit dia. Ya, betul. Andy betul. Semua ada. Ya. Pun ada. Ya. Tancap. Ya. Itu betul lah. Yang tadi dah yang cakap pasal indie tadi tu, kefahaman kita apabila cakap indie, lagu macam rock macam tu. Tapi sebenarnya betul lah yang dia cakap tu, indie dia sepatutnya melahirkan macam-macam genre muzik sebenarnya kan, yang asal daripada independent groups, independent producer dan sebagainya. Jadi betul lah, masa time tancap tu dulu satu percubaan untuk menghasilkan pelbagai genre kan, untuk merancakkan suasana, merancakkan industri. Sebenarnya kita ni dah tak larat nak buat. Kita nak ada orang sambung. Tapi orang yang sambung ni pula, dia orang pula ada attention lain. Attention yang dia orang nak buat duit lah, dia orang nak buat ini lah, dia orang nak buat itu. Sebab tu yang masa Put buat, dia nak buat sebab dia takut nanti anak dia nak nyanyi kat mana. Takkanlah nak nyanyi dekat kelab. Masa zaman ni kita orang fikir, yalah, takkan anak kita nak nyanyi. Kalau nak jadi penyanyi nanti nak nyanyi kat kelab. Kalau R&B je kena nyanyi kat kelab. Kalau hip hop je kena jadi hype man dekat kelab. Itu asal dia. Tu yang duduk kat sebelah kolam, duduk berfikir pasal layar tancap. Lepas tu okeylah, masa tu Rough Edge dengan VE dengan Innuendo tengah in kan. So kita orang tiga-tiga start. Lepas tu ada pula kawan-kawan daripada, ialah Andy ada,
siapa dulu mula-mula, semua budak-budak, semua genre ada. Betul. Semua genre ada. Sampai Dayang Nur Faizah pun datang turun. Izzah Momar datang yang mainstream besar-besar pun datang turun buat macam tu kan. Masa tu. Betul. Sebab the industry support. Ya. So kena ada benda ni. Kena ada. Ya. So kita yang jadi judge tiap-tiap tahun ni kan, insya-Allah lah tahun ni kalau ada lagi kan, ada rezeki lagi, kena duduk kat dunia budak-budak muda ni. Betul. Aku pun selalu nak mengadakan satu percubaan untuk hampir dengan golongan-golongan yang muda agar dapat sentiasa kekal relevan. Agar dia orang panggil kita abang. Aku dulu kat masa Lolok ada dulu tu. Arwah. Budak umur 25 dia dah umur 50. Orang tak panggil dia abang. Orang jauh sekali lagi dia panggil dia uncle. Lolok. Orang panggil dia Lolok je. Dan dia langsung tidak merendahkan dia. Langsung tidak being disrespectful. Cara orang panggil dia Lolok tu macam dah lebih besar daripada abang ke, lebih besar daripada atuk. Dah macam lahir sebelah katil. Lahir sebelah katil. Dan sebenarnya tak tahulah sebab orangnya macam tu ke ataupun sebab aku realize kan sebab diorang rasa dekat, diorang rasa macam kita ni kawan diorang. Bila diorang tengok kita kat TV kan, diorang rasa macam kita ni kawan. Macam diorang tahu arwah ni lirik dia, diorang selalu baca lirik dia dan diorang rasa macam diorang kawan. Aku berlakon ni sampai orang tanya hari-hari, Farid Kamil mana? Aku bukan duduk satu rumah dengan dia sampai sekarang. Diorang into it. Diorang into it. Bila nyanyi pun diorang rasa macam, aku besar pasal kau lah, kayak aku besar. Kau umur apa? Baru 20 lebih. Kau dengar lagu Fabulous Cat bila ni kan? Masa umur dia berapa tahun kau dia dengar kan? So dia sembang aku macam dia tu adalah rakan sejawat. So macam mana penerimaan kau? Kau rasa honoured ke atau kau rasa macam kurang hajar ke? Macam mana honestly perasaan kau bila menghadapi dia orang? Okey je. Kadang-kadang kita sendiri ada yang setengah tu panggil aku Papa Cat. Sebab anak-anak dia orang yang menyanyi. Anak kawan. Kadang-kadang sangkut lah. Sampai MK K-Click pun panggil aku Papa. Sebab dah kawan-kawan ada 2-3 orang panggil aku Papa. Tak apa, Papa Cat, tak apa. Tapi ada yang panggil aku abang. Ada yang panggil Cat juga. Tapi Cat ni tak banyak lah. Tak banyak lah. Semua abang Cat banyak lah. Dan itulah penerimaan kau. Okey lah macam tu, keadaan macam tu okey lah. Dia, kalau okay Papa lah ke Granda Cat ke, kau masih rasa macam kau relevan untuk muzik, untuk industri muzik. Papa Cat tu nama hip hop dah. Okey lah. Okey, cool. Nama hip hop Papa Cat, Papa Joe, Papa Bear. Okey lah. Aku honestly aku takut je orang panggil aku uncle ke apa. tapi tak boleh buat apa. Kita memang uncle. Memanglah, tapi jangan panggil. Itu je. Aku masih ada hasrat dan cita-cita untuk menulis lirik untuk budak umur 19 tahun. Ya, betul. Masih mau lagi boleh bersembang dengan budak 19 tahun dan sebagainya, macam masih happening lagi. Dan aku sekarang ni duk bersembang dengan budak-budak ni semua kan. Ada setengah ni as a new artist new artist. Sekarang ni budak-budak banyak nak jadi artis. Banyak bro. Kan? Bro tak tahu kot. Memang lambat-lambat datang kat bro ke apa. Okay. Diorang ni kadang-kadang bila dah dapat platform bagus, diorang bagus, lepas tu kita ni bagi peluang. Okay, jom lah kita recording diorang free je. Buat semua hasil titik peluang kita free je. Diorang tak tahu nak promotion benda tu.
Padahal dunia diorang ada yang bukan dunia diorang tu. Internet ni bukan dunia diorang. Diorang tak tahu pasal social media ni. Ada bro. Ada je. Ada lagi. Tapi yang itu yang tak jalan. Tapi diorang ni talented. Banyak. Boleh ingat dunia diorang ni diorang tahu. Apa diorang tak tahu. Tak tahu. Diorang ni pun hamlu koko ke. Sayang dunia korang tak buat kan, sayang. Tapi kan ada yang macam setengah label kan, ini tak ada kuat lah, dia punya follower pun tak ramai lah. So saya tak berani lah mau promo. Kena follower ni lah. Tu aku cakap aku orang bogil lah dalam internet tu. Saya tak faham lah. Yang itu lah cakap. Kadang-kadang orang salah guna social media ni. Yang mana yang tunjuk macam-macam tu, itulah follower ramai tu, itulah jadi dolar. Macam tu ke dunia tu? Ataupun macam tu ke dunia ni sepatutnya? Tak tahulah. Macam yang diangkat bukan pasal muzik aku tolak tepi pasal muzik Ya. Macam pasal apa viral ni Adakah aku nak mengangkat seorang yang tidak bermoral untuk menjadi ikon yang dipamerkan di televisyen? Aku tak tahulah siapa, aku tak nak sebut siapa, aku tak nak sebut pasal tu. Aku just curious. Adakah orang yang macam ni yang patut diangkat untuk mempopularkan stesen TV, mempopularkan produk, dan produk-produk diorang ni orang angkat. Aku kadang-kadang aku takut anak-anak aku rasa benda ni okey. Tak apa pakai baju perempuan, tak apa. Tak apa jadi perempuan. Tak apa jadi lelaki. Tak apa kahwin lelaki dengan lelaki. Tak apa couple dengan perempuan. Aku bukan against ke, aku bukan apa. Aku jadi macam, adakah ini future anak aku nanti? Maksudnya anak aku akan dilahir dan masa dia dah dewasa tu benda ni okey. Benda ni normal. Benda ni normal. Isu Sajat pergi Mekah tu. Aku sorry lah aku tersebut juga nama kan. Pakai baju perempuan. Adakah benda ni okey? Adakah benda ni yang dilaknat tu? Laknat ni datang sekarang ni pasal tu. Adakah manusia ni senang sangat memaafkan manusia? Maaf tu tak apalah. Ada penerimaan tu, adakah benda tu yang okey? Okey tak apa. Tak apa. Kita pakai je baju perempuan keliling kat bawah, tak apa. Benda tu memang netizen semua cakap tak boleh. Tapi okey, selamat dia. So tak apa, dia pergi okey je, balik selamat. Tak ada orang marah pun. Faham tak? Macam soalan. Dulu kita pergi sekolah, isap okok. Budak sekolah isap okok, tangan bau okok. Pergi sekolah, alamak, cuci elok, cuci, takut cikgu bau. Sekarang ni tak. Kau dah isap okok ke, masuk dalam bau okok ke apa-apa, cikgu main ni tukul lah. Saya hantar bapak saya jumpa cikgu. Dia punya, itukah culture dia? Culture sekarang ni. Ini kita tak cerita pasal muzik tau bro. Kita cerita pasal moral manusia di dalam social media ni. Duk nari, terkinja-kinja duk nari. Walaupun anak aku pun sekarang ni duk nari TikTok ni, aku cakap, yalah budak-budak cute lah. Tapi kau buka Instagram kau tengok
siapa yang menari tu. Apa? Kita tengok lama lah. Hei. Lain macam. Tapi dalam hati, kalau adakah ini yang benda yang kena buat untuk mempopularkan lagu. Aku jadi macam Kau question. Jadi itu persoalan dia. Persoalan dia, adakah aku kena jadi macam ni? Buka sikit, artis aku buka sikit dada, nampak sikit lurah ketik tu, nampak kan? Lepas tu, keluar lagu. Nyanyi. Rap. Oh, viral. Pak. Oh, tengok tu. Wow, cat. Oh, story bagus lah. Artis tu dapat 1 million views lah. Radio mesti main ni. Adakah aku kena buat begitu? Ataupun kena, yalah ada cara lain. Cara lain pun ada. Ada yang main tu pakai tudung, main gitar, nyanyi sedap, nyanyi viral. Tapi aku persoalkan pasal benda-benda yang tingkah laku yang tak aku tak boleh terima, tapi benda ni yang orang buat. Benda macam ni sebenarnya dah berlarutan daripada zaman ke zaman kot kan. Daripada 70-an, daripada tahun 70-an dulu menunjukkan sedikit lurah dan mempamerkan peha yang lazat walafiat. Inilah satu perkara yang semua orang telah buat pada tu. Juga penyanyi-penyanyi lama 70s, seniwati juga ada yang hidup lagi dan ada yang dah telah tiada. Mereka semua melalui zaman yang menunjukkan kulit dan sebagainya. Tetapi the thing about dorang is dorang ada bakat. Dorang punya bakat tu real. Aku tak tahulah sekarang ni macam mana apakah benda yang seterusnya lepas ni. Maksud dia macam aku nak tengok showcase dia orang. Aku nak tengok sangat showcase yang artis-artis sekarang ni. Dulu dapat tengok Hollywood, dapat tengok konsert. Kita baru-baru ni kita dapat tengok tu konsert ni. Ya. Aku nak tengok sekarang contoh siapa? Aku nak tengoklah siapa macam konsert Kai Bahar. Ismail Zani konsert. Okey. Sebab Kai Bahar ada kan sepatutnya dekat AB tapi tak dapat sebab COVID. Okey ya. Aku nak tengok dia orang ni. Aku nak tengok dia orang live band. Lepas tu dia orang nari semua. Aku nak tengok adakah sama juga macam kita. Maksud dia nyanyi saja dekat atas stage sebabkan duit kita tak, dulu duit orang nak keluar LED pun susah bro. Dah ada konsert tu pun dah cukup dah. Kan? Aku nak tengok dia orang punya stage dia orang macam mana, adakah hidrolik, lepas tu entrance yang gempak. Aku nak tengok benda tu. Aku tak peduli lah korang cakap ni zaman korang. Zaman korang ni show duit banyak. Aku nak tengok. Aku nak tengok korang punya gila lah. Aku nak tengok hidrolik stage tu. Hidrolik cukup. Aku tengok konsert korang. Aku nak tengok konsert korang sekarang ni. Aku nak tengok. Dulu aku buat konsert sebab masa zaman Rough Age dulu, kita orang buat konsert dekat Planet Hollywood. Zaman tu ada Planet Hollywood, kita orang pergi Singapura buat konsert, kita orang pergi konsert dekat Brunei, konsert sendiri konsert yang orang bayar tiket. Bukan free. Sebab aku percaya rock band ni buat. Rock band buat sampai sekarang ni ada lagi, tapi ialah rock band yang baru-baru ni beramai-ramai semua buat satu konsert, tiket bayar tiket. Aku nak tengok. Aku tak sabar nak tengok macam mana Hakim Rusli ni punya konsert kan. Memang ada aku tengok dekat show-show yang TV ni semua kan. Tapi ini konsert showcase. Hakim. Nak tengok, bukan nak tengok untuk kutuk, tak. Nak tengok untuk support, nak tengok korang punya lighting, nak tengok korang punya instrumen yang pakai, korang punya staging, korang punya backdrop, korang punya LED. Aku nak tengok sebab sekarang ni benda tu murah. Zaman ni
sound system kau boleh dapat package sekali LED. Yep. Jangan kau tipu aku. Benda tu tak boleh tipu. Aku rasa duit dia orang pun boleh buat konsert bro. Duit yang dia orang ada. Betul. Sebab mahal. Bukan murah. Bukan murah nak ambil dia orang. Dia orang ada duit. Dia orang ada duit. Dan dia orang mampu buat benda ni. Tak apa, dekat The Bee pun tak apa. Kan? Tapi kalau The Bee konsert tu stage je, tak ada apa-apa, tak apalah, aku nak tengok jugalah. Ada band lah, at least ada band. Kan? Sebab nak tengok dia orang punya ni, dia orang punya setup macam mana, dia orang punya introduction, dia orang punya outro macam mana, dia orang punya cerita dengan fan. Aku tak nak tengok dekat hiburan minggu ini, aku tak nak. Aku tak nak tengok dekat bintang minggu ini, tak nak. Itu semua planted. Itu semua ada orang. So semua kita panggil orang. Sebab situ korang dah tunjuk satu benda yang hebat. Dan aku nak tengok yang benda yang korang punya yang hebat, korang design, team korang design, event management korang design. Itu je. Dan orang yang bayar duit dan berpisah dengan duit mereka untuk tengok kau punya persembahan tu. Macam mana dia punya reaction. Macam mana dia orang rasa, aku bayar untuk kau, aku bayar nak tengok kau perform ni, baik kau perform. Dan kau bagi apa yang kau ada. Aku dah tengok lah Butterfingers punya itu. Tengok tu Butterfingers. Okay. Tengok hujan. Tengok Datuk M. Nasir. Tengok. Semua ni dah ada. Aku nak tengok korang. Aku nak tengok korang buat macam mana. Sebab aku tengok K-Click pun ada buat dekat B. Kan? Tapi masih lagi benda yang gig lah. It's a gig. Okay, aku rasa gig level okay. Gig level kau okay. Tapi buatlah stadium level. Cuba buat mini hall level. Lepas tu aku nak tengok buat staging. Konsep staging korang macam mana. Bila benda level ni naik, korang punya gempak, future korang lagi gempak lah. Betul. Kan? Ya. Betul. Ini semua berlaku menurut ramai perbualan aku dengan orang yang lebih lama pada kita adalah kerana wujudnya konsert-konsert free ni. Contoh macam Jom Heboh dan sebagainya. Dan konsert-konsert free macam Jom Heboh dan sebagainya, Gempak ke apa nama diorang ni semua, telah masuk ke kampung-kampung dan kawasan-kawasan yang pelbagai sehingga membuatkan nilai artis tu jatuh. Konsert-konsert yang orang akan bayar untuk artis sudah tak ada lagi because artis ni akan datang dalam konsert-konsert free ni. Betul. 15 tahun yang berlalu ni akibat oleh show-show macam ni, Jom Heboh dan sebagainya. Ya. Kejatuhan dia macam mana nak cakap konsert luar free bro. MTV konsert free. MTV. Tapi macam mana konsert dia? Macam mana setup? Macam mana dia punya gila bro. Gila. Aku tengok prom dekat Endon 20 tahun lepas aku ikut Too Fat prom. Konsert ni dibuat oleh sekolah bro. Prom night Indonesia. Dekat stadium. Sebiji macam Jom Heboh, sebiji. Yang buat budak sekolah bro. 20 tahun lepas. Dah habis itu. Itu je aku cakap. Dahsyat. Itu pun bayar bro. Bayar yang ada bunglon yang ada dalam tu adalah 2-3 grup lagi, lepas tu Too Fat. Budak sekolah tau, habis sekolah buat. Aku jadi macam tak apalah. Punyalah dia orang punya tak tahulah aku cakap respect ke apa, tak tahulah. Menghargai tu. Yang aku boleh tengok ni Rock 2 lah yang best, stage dia best semua. Ya, tu bila dah tu. Aku tengok
Tadi Aku cakap tak pasal, tahu. cakap pasal Indonesia ni aku curious nak tahu satu benda. Hip hop Indonesia macam mana? Sekarang. Ha. Sekarang aku tak tahu sangat sekarang. Tahu. Tak tahu sangat. Tapi apa dia? Itu tu aku macam ada tanggapan bahawa macam apa yang berlaku kat Malaysia ni sepanjang at least lebih kurang 5 tahun kebelakangan ni ialah hip hop Melayu tu hip hop telah berjaya dipermelayukan dalam kaedah, dalam bahasanya, dalam gayanya. Itu ianya seperti mana rock in the 80s tu telah berjaya dipermelayukan. Kan masa zaman 70-an dulu apabila siapa nama Sweet Charity tak banyak rock, dia belum berjaya lagi dipermelayukan. Tapi sehinggalah datangnya Search, Wings dan sebagainya, dia rock telah berjaya dipermelayukan, seolah-olah Melayu ni memang rock. Lepas tu in the 90s dulu apabila Nico nak bercerita, dia belum dapat lagi meragetkan hip hop Melayu. Dia belum dapat dipermelayukan. Bila kita dengar rap pada 90-an dulu, dia seolah-olah macam sajak dan pantunnya. Dia zaman tu belum lagi ada orang kat atas tu hip hop. Orang kat atas tu maksudnya A&R. Maksudnya orang-orang hip hop dekat di kalangan abang-abang dia. Maksud dia orang tu abang. Dia orang start hip hop, yang ada pun satu je Naji Crash Course, arwah Naji. Zaman tu tak ada orang lain. Zaman tu Jackman semua masih lagi DJ. DJ Ken, Sunanda ni yang orang-orang yang kontrol radio sekarang ni masih lagi DJ dekat club. Okay. Bila sekarang ni, bila Too Fat masuk, Poetic Emo dah lama ada, tapi Poetic Emo rebranding zaman Too Fat semua tu, dia kembangkan hip hop English di kalangan urban listener. Lepas tu wujudlah Rough HBE yang sinonim juga dengan hip hop, sebab R&B ni tak banyak. Pop dia banyak. Orang yang dengar ni daripada dengar Too Fat. So aku start rap Melayu masa zaman tu. Aku start 1, 2, 3, ada 4. Tak ada apa. Aku dapat lagu dalam lagu hayalan. Lepas tu Malik buat Alhamdulillah. Ala canggung, Alhamdulillah. Lepas tu start ada lagi beberapa grup yang buat lagu hip hop. Maksud dia commercial hip hop. Shazzy dengan Lah. Zaman tu dia kembang sikit kembang. So reference ni dah ada. Lepas tu Malik dengan Joe pecah. Malik keluarkan lagu dengan M. Nasir. Gempak gila lirik gangster. So gangster. Bila gangster dah masuk, bila budak-budak jahat dah dengar lagu hip hop, mula hip hop naik. Dia kena jahat bro. Dia kena jahat. Kena jahat. Lagu kongsi mari di sini, kongsi. Lagu kena jahat, lagu papa jahat, lagu main, lagu ni pun. Semua orang jahat dengar. Bila budak jahat dapat benda ni, confirm viral. Dia kena jahat. Rock sebab jahat bro. Itu je. Dia tak boleh jadi pandai. Kau tak boleh jadi innuendo. Dia jadi sekejap sebab wilayah jiwa. Sebab innuendo ni orang cakap anak orang kaya. Ingat tak? Innuendo menang best album, best ni, best. Tapi dia di kalangan musician dan di kalangan kaya. Elite lah. R&B je kaya. R&B je kaya. Nyanyi Boyz II Men je kaya. Tapi Rough Age buat kampung. Rough Age yang buat R&B ni jadi kampung. Pergi ke tertipu lah. Pergi. Ni aku pecah rahsia. Aku jadi macam ni sebabkan arwah Arab. Abang Arab. Abang Arab arwah meninggal kan? Ya. Dia cakap kat aku,
Cik, kalau kau nak jadi hip hop ni, kau kena pergi jadi kampung. Aku ingat lagi, dekat Mestro dia cakap kat aku. Bawah Mestro dekat Damansara. Tu okey. Apa, bukan Mestro, dulu apa? Dulu apa? Bukan Mestro. Better Better kan? Better bawah tu. Bawah tu kan ada mamak. Kat situ. Mustin ke apa? Dekat situ dia cakap kat aku. Dia cakap, kau kena jadi kampung. Tu yang jadi 1, 2, 3 dan 4. Tiada apa aku dapat bersamamu hanya penat. Satu stadium nyanyi. Sebab benda tu simple. Kau kena duduk dekat dunia tu. Tu sebab sekarang ni budak-budak sekarang dia dah kena jahat lagi. Dia tak boleh ke arah aku Niko nak cerita rapper muda. Itu dah jadi legend. Dah jadi legend, bro. Tunggu negara punya legend Niko dah jadi legend sebab dia budak jahat. Lagu tu budak jahat, bro. Betul. So, sekarang ni budak-budak dah jadi jahat. Ya ke? So, diorang nak tahu, Niko adalah, itu yang aku buat lagu, Jangan Lupa Niko. Kuala Lumpur, Jangan Lupa Niko. Serius Ada lagu tu. Aku buat dengan Niko. So, jadi, benda ni yang aku cakap. Benda ni, bila kita jahat, orang suka. Maksud dia, kau kena jahat baru kau jadi ni lah. Kau jadi jahat, baru kau jadi legend. Kau jadi besar. Kau kena jadi, sebab dulu aku dengar rock, orang tak suka rock, mak aku marah je dengar rock, dia campak kaset Battle of the Band. Apa kau nak jadi dia pakai seluar dengan plastik ni semua. Dia suruh aku pakai straight cut. Mana aku malu lah kat kampung pakai straight cut. Rambut kena streka. Lepas tu dah streka rambut belakang, depan tonyo. Kena jahat. Orang dalam bas tengok je, apa nak jadi budak ni? Besi semua, penuh. Koyak seluar ni. Baju sini. Orang marah, orang benci. Masa tu naik bas Seri Gintar tu. Bas. Orang benci. Kan? Boleh katakan siapa bawa anak dara tu kena duduk tepi kan? Anak dara duduk depan. Busuk rock ni dulu. Itulah kita orang rasa. Tapi bila hip hop ni mula-mula nampak baik. Nampak macam anak-anak orang kaya. Nampak macam semua budak-budak Damansara High, semua pakai hip hop. Semua Jaya, baju pun fubu mahal gila semua. So macam mana? Tapi sekarang ni kau nak dapat baju mahal pergi bandel. Bandel dah ada lah baju jersey je ni. So sekarang ni semua orang boleh jadi hip hop. Yeah, Ed. So that's the reason why sekarang ni budak motor pun jadi hip hop. Sebab apa? Diorang suka. Aku nak battle lah. Kimak lah itu. Boleh keluar perkataan tu. Boleh. Sekarang ni. Sekarang freestyle je. Suka hati kau nak cakap apa pasal apa. Kutuk mak kau, kutuk mak aku, kutuk mak dia, kutuk. Dengar rap ni. Aku cakap, orang ajar tu budak ni. Aku jadi judge. Kutuk mak dia ni. Dia ni kutuk bapak dia ni punya pasal lah dia jadi. Anak siapa tak tahu. Dalam hati aku cakap, dahsyat sangat ni. Padahal aku judge ni. Untuk rap battle ni. Terkejut aku, bro. Terkejut. This is the scene now. Kau boleh terima tak? Ada lah. Aku tak boleh buat apa, bro. Aku tak boleh terima, bro, sebenarnya. Kau tak ya? Tapi, aku tak boleh terima orang maki-maki je ni semua. Tapi tak boleh buat apa. Aku kena terima. Sebab ini zaman dia orang. Tapi aku akan cakap kat dia orang. Aku cakap, bro, kalau lagu kau nak buat maki ke apa-apa ke, satu benda kau kena fikir. Masa kau dah ada cucu ni, cucu kau akan cakap benda ni okey. Aku boleh maki mak aku siap. Aku boleh maki bapak aku. Aku boleh maki tok aku boleh maki. Itu yang terjadi pada negro sekarang. Cakap, what the fuck dad? What the fuck? Boleh cakap dengan bapak macam tu. Aku cakap dengan dia orang. At least kau nak dengar, tak nak dengar sudah. Aku cakap situ je. Generally apa akan diorang jawab? Generally je kat faham bang.
Baik juga budak-budak ni. Baik. Baik bang, baik bang. Baik bang. Tapi suka hati korang lah, korang nak buat apa. Tapi aku, at least aku cakap kat korang lah. Itu je lah. Sebab benda ni kau tak boleh nak lawan. Kau tak boleh nak lawan. 8 miles lah semua. Kau tak boleh lawan. Tapi culture ni dah ada. So aku tak nak culture ni jatuh. Tapi cuma aku akan buat satu benda. Aku nak buat filem ni, Ed. Nama filem aku Laju. Laju ni filem hip hop. Tapi tak boleh buat sekarang. Sepatutnya nak buat bulan 6. Filem ni aku akan gambarkan apa yang berlaku, yang apa aku nampak di dalam scene hip hop. Cerita dia lawak, cerita komedi. Aku tak nak buat serius, aku buat komedi. Tapi dia punya look and feel dia macam 8 Miles. Eminem punya full film. Sebab sekarang ni culture tu ada kat sini, relevant. Dah ada. Culture tu dah ada. So aku akan buat benda ni. Aku akan cakap benda ni. Aku akan cakap pasal maki hamun ni. Aku akan cakap dalam ni. Apalah korang ni maki hamun orang. Adalah orang tukang burger yang cakap tu mungkin. Yang tukang burger tu mungkin aku nak letak ultimate ke apa ke. Orang ni maki-maki orang. Nanti tua nanti cucu korang maki korang. Sama lah macam aku cakap dengan ni. Dengan As Platters. Okay. Kumpulan Platters. Pang. Apa kau cakap dia? Aku cakap, seronok lah ludah orang. Itulah, sekarang ni aku kena ludah. Dia cakap kat aku, dia yang start ludah orang kat atas stage. Pang. Kan? Exploited. Siapa tak ada zaman tu? Aku ada zaman tu. Duduk. Kan? Zaman punk. Zaman budak-budak CM punk dulu, gila babi semua. Punk bawah atas hardcore. Siapa nak tengok rock ada. Dekat atas tu, ingat tak? Atas tu semua dancer. Ingat tak? Ya, betul. CM. Ya. Dia orang tak ada. Aku ada, bro. Akulah wakil hip hop yang sekarang ni ada zaman tu. Zaman Nico, nama Nico, di bawah tu ada competition Nico. Nico jadi pemenang. Kumpulan Nico nama Diva. Pergi LA. Aku ada zaman tu. Zaman tu aku dispatch kat KL. Aku duduk atas, aku tengok penari-penari semua, kebudayaan ada situ. Lepas tu ada dancer, hip hop punya dance semua. Abang Kampung Baru, ingat lagi Abang Kampung Baru coordinate semua dekat nak berapa ratus orang dancer buat satu show besar. Aku ada macam tu. Zaman tu aku jadi pemerhati. Aku tengok Shade nyanyi kat tangga. Dekat tangga tu. Masa tu aku dengan Munir pun ada. Masa zaman tu skaters, aku skate, aku duduk lepak bawah. Budak-budak skate. Lepas tu aku nampak budak punk semua. Situlah aku kenal Nazri era kan. Kat atas. Geng-geng hardcore dengan ni semua. Zaman ada gig Project AK, Chronic Mass semua. Aku kat bawah, aku tengok, aku jadi fan. But aku hip hop. Zaman tu aku dah hip hop dah. Tapi aku suka hardcore. So zaman tu lain. Yang zaman sekarang lain. Zaman sekarang ada benda tu tapi lain. Tapi aku tak lepak. Zaman tu dah tak ada. Zaman dulu punya hip hop lain. Iya. Sekarang ni apakah ada orang punya CM? Macam So mana semua CM? tu tak tahu. Aku tak tahu. Aku dah tak tahu. Zaman Rough Age dulu belakang pavilion. Ada apa? Belakang pavilion tu ada lepak. Mamak. Okay. Kita lepak mamak nyanyi kat situ semua. Ada gig. Aku Ada tahu Oyster apa. apa. Buat gig semua. Blue Oyster ke apa. Gay club saya belakang tu. Yalah, dekat situ lah. Semua ada. Semua ada belakang tu. Kelab tu adalah tapi kedai mamak tu semua kita lepak lah. Oh, kau memang mengharungi melalui pelbagai juga kan
Ya, sebab nak katakan hip hop ni bro, the first hip hop gig yang buat hip hop gig first dekat Malaysia ni, yang dalam dewan dekat Ipoh bro. Aku buat. Aku Mandela. Masa tu aku panggil Notice Maximus. The first gig bukan prom, gig. Bayar tiket. Notice Maximus aku panggil. Okay. Lepas tu gig kedua pula. Tapi pertama dekat KL yang buat Nazri ni Tang buat dekat Shark Malibu Malibu ke Shark Azan yang orang yang buat benda ni, Azan Rafiq. Tapi dia orang tak tahu the fact tu ada kat Rafiq. Padahal hip hop gig. So bukan claim tapi nak cakap lah itu je. Benda ni semua kena ada satu documentation lah. Itu tak ada. Kalau biar benda ni tidak terpadam dari lipatan sejarah. Memang kena memang patut ada. Memang patut ada dan patut kita bukukan. Tapi betul. Aku akan buat something dengan Azan lah. Benda ni. Aku sebenarnya yang apa yang aku buat sekarang ni, aku harap apa yang aku buat sekarang ni boleh menjadi sebahagian kecil lah at least kepada reference masa depan lah. Betul. Banyak ni aku buat long form conversation ni, siapa nak dengar aku pun tak tahu. Sekali rekod sampai 2-3 jam pun tak darah orang nak dengar. Tetapi satu hari nanti mungkin kalau orang nak cari apa cerita pasal Rough Edge macam mana dia tu, dia akan terjumpa tempat ni. Cats ni yang bercerita. Mamat yang gagap ni, gagap dia pun dia dapat juga merakam. Lagi tu aku I'm not a singer bro. Aku bukan seorang penyanyi. Aku pelanggar bro. Kan Azin cakap aku langgar. Aku langgar je. Aku nak buat grup. Aku buat grup. Aku tak terror pun. Masa tu aku rap je aku tahu. Tapi rap pun kampung bro. English tak betul punya. Naik atas orang dengar Melayu. Perak betul. Perak. Orang tak peduli pun. Tapi aku langgar bro. Aku langgar sampai Rafiq ni jadi. Sebab aku dapat Zain, aku dapat Azan, aku dapat kombinasi yang power. Mod. Dan aku dalam tu tak ada apa bro. Aku cuma live je aku boleh buat baritone. Even recording pun aku tak dapat nak capai note masa tu. Sekarang ni alhamdulillah lah dah boleh lah kan. Dah hari-hari nyanyi kan. Tapi I'm not a singer. Aku bukan penyanyi. Aku adalah pelanggar. Yes. And aku tak belajar note, tak belajar gitar, tak belajar apa. Aku belajar nyanyi ni, arwah Haji cakap kat aku, arwah Haji, arwah Lok Yu, arwah Kelly. 3 ni lah hero yang selalu buat lagu dengan aku, yang aku minta tolong dia orang. Dan dia orang cakap, tak payah belajar lah Kat. Kau nyanyi je, bagi aku cari chord. Nyanyi tak sedap tau. Tak apa, aku cari chord. Lepas tu nanti sekarang kita suruh orang lain nyanyi. Aku ada melodi. Bang, ni Datuk sign aku luncai kan. Betul saya ni menyanyi tak boleh tu. Saya buat melodi je betul. Itulah orang nak, dia cakap. So aku kekal. Aku arwah-arwah ni lah yang bagi aku motivation. Arwah Arab. Lepas tu aku duduk dekat arwah Lolok, duduk datang tengok dia pegang buku. Dia cakap, buku ni wayang je, dia cakap kat aku. Memang betul wayang. Dia tak bawa buku, dia beli buku kat bawah, dia pegang. Wayang. Orang mesti ingat dia punya buku tu ada benda. Arwah cakap, tak ada apa, kosong kan. Aku one of people yang beruntung lah dapat duduk dengan dia walaupun sekejap. Orang-orang ni yang tolong aku.
Dia cakap, buat je kan, langgar. Memang aku langgar. Tapi Alhamdulillah, lepas tu aku dapat kenal, bro kan, aku dapat kenal Ajay, aku dapat kenal Edri, aku dapat kenal orang-orang Helen Yap semua ni. Dah jadi macam reference aku untuk aku lagi berjaya. So aku nak orang yang macam aku ni ada kat luar sana. Yang berani langgar ni, yang tak tahu apa, langgar je. Sama. Itu je. Sebab kalau aku tak langgar, tak ada Zain. Mungkin Zain jadi pemain bola sepak. Kau tahu lah cousin kau kan. Duduk rumah dia dulu, lama aku duduk rumah dia. Yang poster kat rumah dia hanya ada poster gambar pemain bola. Dan hari-hari pakai seluar pendek pegang bola. Itulah Zain Rough Edge. Sekarang dah jadi pelakon tersohor penyanyi Rough Edge. Pelakon. Jadi pelakon dan orang suka. Dan orang ialah dia charming orang kan. Single lagi cih. Kembali ke pasaran. Itulah. Alhamdulillah lah. Kalau yang apa yang buat ni aku kan sangat suka lah. Kalau orang tengok benda ni, mungkin satu hari nanti orang rasa macam macam ini rupanya. Thank you bro. Bro, thank you so much. Ya. Thank you so much for your time. Ambil masa untuk saya. Mana haluan hidup ini terus tercari tak esok atau lusa.